for coming tonight. Malam ini kita bersolidariti dengan Lim Guan Eng. Kita bersolidariti dengan Lim Guan Eng, bukan bersolidariti dengan Najib Tun Razak. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok semenjak Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Abdul Razak, dia perintah Malaysia. Zaman Mahathir, ya kita tahu zaman Mahathir berlaku rasuah, corruption rampant, rotten government, abuse of power. Yes, we do agree with that. Tetapi every single citizen of Malaysia, kita ada saving money. Betul? Kita ada simpanan duit. Susah macam mana sekalipun tidak ada GST, barang tidak mahal. Tapi zaman Najib, barang mahal, barang naik, rakyat menderita. Lepas tu kena lagi GST. Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Datuk Seri Najib, ekonomi kita teruk. Kita tengok di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, subsidi gula ditarik 150 juta. 150 juta. Sugar subsidy taken away by the federal government. Cooking oil subsidy being taken away by the federal government, amount of 950 million ringgit. And rice subsidy being taken away by the federal government, amount of 528 million ringgit. Total up 1.6 billion. 1.6 billion. You tarik subsidi minyak masak, you tarik subsidi gula, you tarik subsidi beras. You mau rakyat makan apa? Pasir kah? Mau rakyat makan batu kah? Ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib, ini kerajaan siauran. Betul? Kalau dia tidak siauran, dia tidak buat ini macam. Sebab dia siauran lah, dia cekik rakyat, dia nak bunuh rakyat. Minyak masak, you tarik subsidi minyak masak, harga barang naik, masakan naik. You tarik subsidi beras, harga beras naik. You tarik subsidi gula, harga kopi naik. Bila harga barang naik, inflasi pun naik. Bila inflasi naik, siapa mau bayar? Rakyat disuruh bayar, dikenakan GST 6%. Dikenakan GST 6%. Lepas itu cakap, oh, kita kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan yang begitu prihatin kepada rakyat. Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kalau pencapaian diutamakan, kalau rakyat didahulukan, kenapa kamu menindas rakyat dengan menarik berbagai bentuk subsidi? Saudara-saudari sekalian, negara Malaysia ini kaya dengan minyak. Negara Malaysia kaya dengan minyak, dikurniakan oleh Tuhan hasil bumi, petroleum. We have a lot of petroleum. Dari tahun 1974, starting of 1974, after the implementation of Petroleum Development Act 1974 until 2014, the revenue of Petronas contribute to the federal government is 883.1 billion. 883.1 billion. Pak-paksan billion. Okay? Lepas itu, the foregone revenue after the pricing, regulated pricing, 230 billion. Total up selama 40 tahun, campur tolak. Selama 40 tahun, in 40 years, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Persekutuan, untung minyak 1.11 trilion. 1.11 trillion. Where the money goes? Apa you boleh buat dengan 1.11 trilion? You boleh bayar hutang. You can pay our national debt.
627 billion. You can pay our guarantee debt 175 billion. Tambah lagi dengan bajet total up masih lagi, kalau untung 1.11 trilion ini digunakan dengan sebaik mungkin, digunakan secara telus, adil, maka bila kita bayar hutang negara ada balance 45 billion. We have surplus and we can surpass. Kita boleh lebih maju daripada Singapura. You tengok Singapura sekarang, hutang makin kurang, tapi Malaysia hutang makin besar. Singapura ada minyak, Singapura tak ada minyak, tapi hutang makin kurang. Malaysia ada minyak, tapi hutang makin naik. Sebab apa hutang makin naik? 627 billion. Hutang kita 54.5% compared to GDP. Hutang kita bayar 627 juta. Lepas itu bunga, interest every year our federal government have to pay interest. The national debt interest amount of 27 billion. Bukan 2.6 billion. 27 billion hanya untuk bayar interest debt, hanya untuk bayar bunga hutang saja. Sedangkan kalau kerajaan menguruskan ekonomi dengan betul, 27 billion, you boleh buat apa? Negeri Sarawak, our state reserve is amount of 22 billion. Sarawak. Tapi kerajaan Barisan Nasional senang-senang, setiap tahun bayar 27 billion, setiap tahun bayar 27 billion. Siapa bayar? Najib boleh. Ya, Najib boleh. Kalau secakap dia boleh, memang cincai kong lah. Najib boleh. Tapi siapa bayar? Rosmah? Bukan. Rosmah tidak ada masa mau bayar. Dia mau pergi shopping. Siapa bayar? Rakyat bayar. Guna apa? GST. Tuan-tuan dan puan-puan, menteri-menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Najib, nama ada Tan Sri ada, Datuk Seri pun ada, Datuk ada, tapi otak tak ada. Urus ekonomi teruk tunggang langgang. Oh, kalau kamu tidak suka sistem pilihan raya Malaysia, kamu tinggal dalam hutan. You tidak suka kalau harga ayam naik, you makan ikan. Gula naik, jangan makan gula, nanti kena diabetes. Habis semua mau pahit makankah? Semua mau tak ada rasa kah? Saya mahal tanam saya sendiri. Ini menteri, dia cincai kong punya menteri. Ini bukan menteri Barisan Nasional, ini bukan menteri Malaysia, ini menteri cincai kong yang tak ada otak. Belajar tinggi-tinggi, ambil Bachelor of Economy, Bachelor of Law, Bachelor of Political Science, tapi bila jadi menteri Barisan Nasional, urus ekonomi pun teruk. Lepas, tuan-tuan dan puan-puan, kau kumpau, you tahu kah, di Nepal, negara yang dinamakan sebagai Nepal, tak ada minyak. Nepal tak ada minyak. Tapi Nepal sekarang berjaya menurunkan kadar kemiskinan dia daripada 57%. The poverty rate of Nepal in 2001 is 57%. Now, the poverty rate of Nepal is 26%. Menurun. Tapi Malaysia makin naik. Sebab apa? Sebab kerajaan Barisan Nasional rasuah. Kerajaan Barisan Nasional tidak urus ekonomi dengan betul. Sebab itu saya cakap, menteri ada. Menteri belajar tinggi-tinggi, tapi bila jadi menteri tak ada otak. Orang Melayu cakap bodoh. Betul. Kamu tengok zaman Mahathir. Yalah, zaman Mahathir you ada itu Sami Belu. Tetapi itu Sami Belu, dia tidak teruk macam menteri ada sekarang.
You ada Lee Long Sik? Ya, ada Lee Long Sik, tapi tidak teruk macam menteri ada sekarang. You ada Lim Keng Yek, betul, tapi tidak ada teruk macam menteri ada sekarang. Menteri sekarang teruk di bawah Kementerian Belia dan Sukan, Youth and Sport Ministry. 100 juta hilang, oh tidak tahu. You jadi menteri apa macam ini? 100 juta hilang, you tidak tahu. Bukan 100 ringgit, 100 juta hilang pun tidak tahu. Ini pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin. Dapat lagi menteri macam Azalina Othman, lagi teruk. Lagi teruk dapat menteri macam Azalina Othman. Ambil Ahmad Maslan jadi menteri, lagi parah ekonomi. Oh, GST boleh menyelamatkan ekonomi negara. GST begitu bagus, saya akan pertahankan Datuk Seri Najib demi kepentingan GST. Otak kamu. Lepas itu dapat lagi pelbagai menteri kita keluarkan kenyataan yang tidak munasabah, yang tidak masuk akal. Saya umur 27 tahun pun saya boleh fikir ekonomi. Ini menteri kaya raya, pangkat banyak bintang, pinggan tak cukup pinggan sampai sini pinggan, bintang tak cukup sini bintang, datuk sana datuk sini, Tan Sri sana Tan Sri sini, urus ekonomi pun teruk. Lepas itu, kalau bila ekonomi kita teruk, siapa dipersalahkan? Siapa dipersalahkan? Sikit-sikit salah Cina, sikit-sikit salah Cina. Betul? Betul? 2013, oh pergi Pulau Pinang. Oh, lu hobo, bohong. Lu hobo, bohong. Lu hobo, bohong. Masih juga cakap, tanya, lu hobo. Sudah cakap bohong, bohong. Lu hobo, masih juga tanya. Oh, bukan main. Oh, pergi campaign, pakai banner, pakai baju Cina. Lepas tu, Ajiko. Tapi, bila sudah kalah, apa lagi Cina mau? Dia cakap apa lagi Cina mau? Apa Cina mau? Bukan apa lagi Cina mau. Apa Melayu mau? Apa Cina mau? Apa Melayu Dayak mau? Apa India mau? Kita rakyat Malaysia, kita mau Najib ditumpaskan, dikalahkan pilihan raya pada tahun 2018 nanti. Kita orang Malaysia, bukan saya Cina, tetapi kita orang Huaren, Melayu-ren, Dayak-ren, Intu-ren, Kadazan-ren. Kita mau tangkap ini Malaysian official number 1. Who is Malaysian official number 1? Siapa? Amang. Lukong lukong nak cincai kong Nanti lu cincai kong saya nanti kena tangkap. Jangan cincai kong Tuan-tuan dan puan-puan, siapa Malaysian official number 1? Menteri sebab tu saya cakap, menteri-menteri ni tak ada otak. You tanya budak umur 8 tahun pun boleh tak jawab siapa itu Malaysian official number 1. You tak pandai baca bahasa Inggeris, kita translate bahasa Melayu pun you tidak faham. Apa you faham? Suruh baca transkrip yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman US. Itu pun kamu tidak dapat detect lagi siapa Malaysian official number 1. Kalau kamu tidak dapat detect, ini Peguam Negara Apandi. Kalau Apandi tidak dapat detect siapa Malaysian official number 1, saya minta Tan Sri Apandi letak jabatan, suruh orang lain jadi Peguam Negara. Kalau saya ada Bachelor of Law, saya jadi ganti itu Apandi Ali. Saya tahu siapa. Dia boleh tengok, detect, okey, ini Malaysian official number 1. Kalau suruh itu Apandi Ali, 100 tahun you mati pun you tidak akan tahu siapa itu Malaysian official number 1. Tuan-tuan dan puan-puan, ini memalukan negara kita. Lepas itu bila US bongkar isu Malaysian official number 1, keluarlah ini menteri nama siapa? Keruak. Dia tahu itu menteri apa nama itu? Keruak. Saleh Keruak. Saleh Keruak dia cakap apa?
Macam-macam lah. Ini menteri keluarlah, pertahankan Najib. Keluarlah orang nama Abdul Rahman Dahlan, keluar orang nama Azlan Osman. Nasib baik Ahmad Maslan tidak keluar. Semua panglima-panglima Najib keluar. Oh, cakap ini adalah agenda Yahudi. Sikit-sikit salah Yahudi. Kalau Malaysia salah Cina. Kalau luar negara salah Yahudi. Lepas itu cakap, oh ini adalah agenda negara luar untuk menjatuhkan Malaysia, untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dalam report itu tidak dinamakan siapa itu Malaysian Official Number 1. Tetapi menteri-menteri ini semua sudah kalah bulu. Semua sudah panas buntut. Dia marah. Sebab itu dia kong sana, kong sini, kong kali kong pun boyong. Cakap sana pusing sini. Dia ingat rakyat bodoh kah? Tidak. Kita ada internet. Kita tidak baca itu utusan Malaysia. Itu apa sampah. Itu boleh guna tisu tandas. Kita tidak baca akhbar daripada Barisan Nasional. Kita baca daripada internet. Malaysia kini, Free Malaysia Today. Rakyat sekarang bermaklumat. Dia tahu apa ketakutan Barisan Nasional. You ingat dia takut dengan saya? Tidak. Dia takut dengan Guan Eng? Tidak. Dia takut dengan Anwar? Tidak. Dia takut dengan siapa? Dia takut dengan anak muda. Sejumlah 4 juta yang belum daftar sebagai pengundi. Di Malaysia ada 4 juta belia belum daftar sebagai pengundi. Kalau 4 juta belia ini yang sudah mencecah 21 tahun mendaftar sebagai pengundi, nescaya pilihan raya akan datang. Kita akan cipta satu sejarah. Buat pertama kalinya Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi ketua pembangkang UMNO yang pertama di Malaysia. Sebab itu kita minta orang muda pergi daftar undi. Tidak susah daftar undi. Tidak guna kita cakap Najib tidak bagus tapi you tidak daftar undi. Kita mesti daftar undi sebab undi itu menentukan masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan, dan yang terakhir, kita lihat institusi kerajaan, institusi kehakiman, jabatan peguam. Kita lihat SPRM sekarang, Bank Negara Malaysia. Segala jentera kerajaan digunakan oleh kerajaan Barisan Nasional untuk diperalatkan menindas rakyat. Mereka peralatkan institusi kerajaan untuk menutup kes-kes rasuah. Kes berprofil tinggi ditutup, tapi curi RM500 sebab mau beli makanan untuk anak-anak, you tangkap, you penjarakan 2 tahun. Menteri duit beratus-ratus juta hilang, kes pun hilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyuruh tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pilihan raya lepas, kita tahu pada pilihan raya lepas, ya, kita kalah beberapa kursi. Tetapi tidak bermaksud kita putus semangat. Kalau saya berdiri di sini, saya bertanding batu hitam, saya kalah tipis, tetapi saya masih berdiri sini menegakkan kebenaran, masih bersama DAP. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Sarawak sekalian, kita mesti bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bagi harapan, bagi penuh harapan ke depan, kata harapan, keluar ramai-ramai, bersatu kita cakap kepada kerajaan Najib, you jangan cincai kong dengan rakyat, you jangan tipu rakyat. Kita mau tahu siapa itu Malaysian Official Number 1. Disebabkan sekarang kita tidak tahu siapa Malaysian Official Number 1. Pelabur tidak berani melabur di Malaysia. Jadi ekonomi kita tergugat selagi kita tidak menangkap siapa ini Malaysian Official Number 1. Jadi kita menyuruh tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia, rakyat Sarawak sekalian,
bersama-sama dengan kita menyertai Bersih 5. Kita sertai Bersih 5. Kita tanya siapa Malaysian official number 1, supaya kalau pilihan raya kali ini kita menang, InsyaAllah kalau kita menang pilihan raya kini, kita akan tangkap ini Malaysian official number 1. Kita akan humban dia penjara. Boleh? Boleh? Saibo! Saibo! Tuan-tuan dan puan-puan, dan itu daripada saya minta tuan-tuan dan puan sekali lagi bersama dengan saya, bersama dengan DP, bersama dengan Lingkon Eng, solidariti bersama Lingkon Eng, kita menyokong Pakatan Harapan. Bersama-sama kita tumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Boleh? Boleh? Jadi ubah, bersihkan Malaysia, ubah, selamatkan Malaysia. 让我们拉起大选，改造换代，保住后代，告别腐败，莫再等待。我们这代为了下一代，改变不能再等待。God bless you all, God bless Malaysia, and God bless the Gulf Freedom. Thank you, 谢谢各位。